Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menghirup udara pada hari ini. Jadi pada pagi ini saya akan berikan sedikit respon lah berkaitan dengan isu mengenai fiqh Imam Al-Bukhari. Jadi terdapat asatizah kita yang diserang lah, asatizah kita yang diserang dengan dikatakan bahawa asatizah kita menganggap Imam Bukhari ini tidak faqih dalam ilmu fiqh. Jadi mereka diserang dengan begitu dahsyat kan. Kemungkinan video yang mereka cakap itu adalah satu video yang telah lama tetapi diulang semula untuk mencari kesilapan, untuk mencari salah asatizah kita. Jadi pada pagi ini inilah saya berikan sedikit pandangan saya lah berkaitan dengan masalah ini, kerana saya sememangnya mengkaji berkaitan dengan fiqh Imam Bukhari. Jadi para hadirin sekalian, sememangnya fiqh Imam Bukhari ini adalah satu perkara yang tidaklah masyhur dalam kalangan semua orang, tidak masyhur dalam kalangan semua orang. Yang mengkaji berkaitan dengan fiqh Imam Bukhari ini bukan semua orang yang mengkaji. Bagi mereka yang mensyarahkan Sahih Bukhari, menghuraikan Sahih Bukhari seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Aini dan seumpama mereka, jadi sememangnya mereka dapat mengenal pasti fiqh yang terdapat dalam karya Sahih Bukhari. Demikian juga kajian-kajian yang dibuat di Universiti Ummul Qura di Makkah Mukarramah. Jadi banyak kajian-kajian yang dibuat oleh student di sana, student peringkat master dan juga PhD, mengkaji berkaitan dengan fiqh Imam Bukhari. Demikian juga fiqh Imam Bukhari ini juga turut dikaji di negara India. Jadi adalah beberapa karya yang dikarang oleh ulama India berkaitan dengan fiqh Imam Bukhari. Oleh demikian, fiqh Imam Bukhari ini bukan semua orang mengkaji berkaitan dengan fiqh tersebut. Oleh itu sekiranya terdapat dalam kalangan kita dan juga dalam kalangan asatizah yang memberikan pandangan bahawa Imam Bukhari tidaklah setaraf ataupun sama taraf mujtahid dengan Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Jadi ini satu pandangan yang biasa, sebab maklumat berkaitan dengan perkara itu tidaklah diketahui oleh semua orang. Bagi mereka yang mengkaji berkaitan dengan fiqh Imam Bukhari, mereka akan dapatlah hasil kajian. Tapi bagi mereka yang tidak mengkaji ataupun tidaklah memberikan perhatian kepada fiqh yang terdapat dalam Sahih Bukhari, maka mereka tidak dapat maklumat tersebut. Oleh itu janganlah kita menyalahkan mereka, kerana perkara ini bukan maklum kepada semua orang. Tidak bermakna mereka berkata begitu kepada Imam Bukhari mereka hendak menjatuhkan martabat Imam Bukhari, tidak begitu. Jadi dalam keadaan seperti itu, mereka mengangkat Imam Bukhari sebagai ulama yang tersangat alim dalam ilmu hadis, sangat pakar dalam ilmu hadis, mengumpulkan hadis. Jadi itu satu pengiktirafan yang sangat besar kepada Imam Bukhari. Cuma dari sudut fiqh ni, sebab Imam Bukhari tidaklah mengarang kitab fiqh. Imam Bukhari menghimpunkan kitab-kitab hadis, karya-karya hadis, karya-karya berkaitan dengan perawi hadis seperti Tarikh Al-Kabir dan sebagainya. Jadi Imam Bukhari terkenal mengumpulkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dari sudut fiqh ni tidak ramai yang mengkaji berkaitan dengan fiqh Imam Bukhari. Sebab itulah tidak banyak maklumat yang diperolehi oleh asatizah kita. Demikian juga bagi mereka yang tidak mengkaji tentang fiqh Imam Bukhari, sudah tentulah mereka tidak akan mendapat maklumat tersebut. Jadi tidak sesuai untuk kita nak menyalahkan orang, menyalahkan asatizah kita berkaitan dengan isu ini. Jadi kalau kita bagi maklumat ini kepada mereka dengan cara yang betul, dengan cara yang ilmiah, kita bagi kajian-kajian
yang mengkaji tentang fiqh Imam Bukhari. Jadi saya rasa isu ni akan selesai lah, tidak ada masalah. Sebab bila kita melihat dari aspek fiqh Imam Bukhari, kerana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri mengatakan bahawa menukilkan pandangan Al-Fudala jadi dalam kalangan para ulama yang mengatakan bahawa masyhur dalam kalangan Al-Fudala, dalam kalangan ahli ilmu ni, bahawa fiqhul Imam Al-Bukhari fi tarajimih fiqh Imam Bukhari itu tersirat, terdapat pada terjemah bab dalam Sahih Bukhari. Jadi terjemah bab Sahih Bukhari bukan semua orang kaji. Sebab itulah tidak maklumat berkaitan dengan fiqh Imam Bukhari ini tak ramai orang yang dapat. Mereka yang mengkaji saja. Oleh itu, apa yang disebutkan oleh asatizah kita berkaitan dengan Imam Bukhari tidaklah setaraf dengan selevel dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu adalah maklumat biasa saja, maklumat biasa yang diterima umum kan, sebelum dibuat kajian secara mendalam. Jadi saya rasa pandangan seperti itu turut dipegang oleh orang lain juga, ya, sebab mereka tidak ada maklumat berkaitan dengan perkara itu. Jadi tanggungjawab mereka lah yang mengkaji berkaitan fiqh Imam Bukhari ini untuk mendedahkan, bukan menyalahkan asatizah kita. Mendedahkan berkaitan dengan fiqh Imam Bukhari, dan kita tengok apakah manhaj yang digunakan Imam Bukhari, apakah usul juga kaedah fiqh yang digunakan Imam Bukhari. Jadi disebabkan Imam Bukhari tidaklah mengarang karya berkaitan dengan fiqh, Imam Bukhari tidaklah mengarang karya berkaitan dengan usul fiqh, Imam Bukhari tidaklah mengarang berkaitan dengan kaedah fiqh. Jadi oleh sebab itu perlunya kajian yang mendalam daripada kita untuk kita mendapatkan perkara tersebut sekadar kita mampu. Sebab tidak semua yang kita boleh dapat. Kaedah fiqh Imam Bukhari pegang macam mana, tak semua dapat, tapi mungkin sebahagian kita akan dapat berdasarkan kajian yang kita buat. Kan? Kajian yang kita buat mungkin sebahagian saja kita akan dapat. Jadi begitulah keadaan dia. Jadi sekiranya asatizah kita menganggap bahawa Imam Bukhari tidaklah selevel mujtahidin yang lain, itu maklumat biasa yang sebelum dilakukan kajian. Jadi janganlah salahkan mereka, kerana mereka mengatakan begitu adalah perkara yang biasa dalam hal ini, kerana fiqh Imam Bukhari bukanlah satu benda yang makruf dalam kalangan semua orang. Dia perlu dikaji secara mendalam dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang ingin berminat nak mengkaji tentang fiqh Imam Bukhari, maka saya sarankan bahawa kita kena kemas dari sudut usul fiqh, kita kena kemas dari sudut perbandingan mazhab. Kita kena tahu belakanglah, barulah kita akan dapat memahami kenapa Imam Bukhari berkata demikian, kenapa Imam Bukhari mengadakan tarajim al-abwab demikian. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak mengkaji semua mazhab, semua pandangan mazhab berkaitan dengan beberapa masalah ataupun dalam kebanyakan masalah, maka kita tidak akan dapat memahami apakah yang dimaksudkan Imam Bukhari daripada terjemah bab dan juga hadis yang dibawa oleh beliau. Jadi kena faham kaedah-kaedah yang dikemukakan oleh beliau, kenapa, dan usul-usul tarajim al-abwab yang dikemukakan beliau, maka barulah kita boleh menzahirkan fiqh Imam Bukhari. Jadi fiqh Imam Bukhari ini memang kajian yang saya buat. Jadi sesiapa yang berminat untuk membuat kajian ini boleh lanjutkan lagi kajian fiqh Imam Bukhari ini. Dan seeloknya disebabkan kita di Malaysia ni kita mengamalkan mazhab Syafi'i, maka elok dibandingkan dengan mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, untuk melihat adakah ada persamaan manhaj, adakah ada perbezaan manhaj ataupun macam mana. Jadi ada ketikanya mungkin manhaj itu berbeza, tetapi istinbat hukum, hasil hukum daripada hadis adalah sama, kemungkinan begitu. Jadi begitulah respons saya secara ringkas ini berkaitan dengan apa yang berlaku. Jadi janganlah kita salahkan asatizah kita, dan janganlah kita jadikan dia sebagai satu isu yang besar. Jadi masing-masing kalau sekiranya berminat untuk mengkaji berkaitan dengan fiqh Imam Bukhari, jadi boleh buat kajian secara mendalam. Usul-usul fiqh kena mantap, lepas tu perbandingan mazhab, semua mazhab kena mantap. Jadi sangat sesuai mengkaji berkaitan dengan fiqh Imam Bukhari, kerana kalau kita merujuk kepada pandangan yang dikemukakan oleh ulama usul, mereka mengatakan tidak akan wujud fiqh
melainkan mesti ada usulnya. Oleh itu bila kita mengatakan Imam Bukhari ini ada fiqh dia, fiqh Imam Bukhari, maka oleh itu kita kena kenal pasti apakah usul yang digunakan, yang dijadikan sebagai dasar oleh Imam Bukhari untuk menghasilkan fiqh beliau. Itu sajalah pada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.